Malaysia adalah salah satu negara yang paling unik di dunia. Kita berbilang kaum, hasil perjalanan sejarah kita yang berwarna-warni. Apa yang menjadikan kita lebih unik adalah masyarakat berbilang kaum ini hidup dalam harmoni. Walaupun proses mencapai keharmonian ini melalui pelbagai kesukaran atau growing pains sejak beberapa dekad lalu sejak kita merdeka, kita berjaya mengecapinya. Dan ia kekal sehingga ke hari ini. Tapi dengan persekitaran yang kian toksik sekarang, dengan permainan politik kaum semakin hari semakin rancak, adakah wujud bahaya kita sedang bergerak ke belakang dan bukan ke depan dalam usaha kita untuk menolak xenofobia, polarisasi kaum, sifat perkauman ekstrim untuk mewujudkan satu bangsa Malaysia yang bukan sahaja boleh hidup bersama tetapi berjaya bersama. Itu fokus kita hari ini dalam Dialog 3 Penjuru. Hari ini saya disertai oleh saudara Gurpreet Singh. Gurpreet adalah Presiden dan Pengasas Gerakan Belia Sikh Malaysia atau GBSM. Juga saudara Nathaniel Tan, Penyelaras Projek Wawasan Rakyat atau POWER, POWR. Dan juga saudara Muhammad Faisal Abdul Aziz adalah Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia atau ABIM. Selamat datang semua. Terima kasih. Saya nak mulakan dengan Gurpreet. Politik kaum ataupun komposisi kaum di Malaysia ini, kita telah melalui perjalanan yang agak berwarna-warni sejak 70 tahun lepas kita merdeka. Daripada zaman penjajahan, kemudian British membawa masuk kaum India, kaum Cina dan sebagainya. Kita dijajah dengan Jepun yang divide and rule dan ia mencorak komposisi ataupun sentimen kaum yang kita ada sehingga ke hari ini. Sebelum kita nak pandang ke depan, kita nak pandang ke belakang sedikit dahulu. Kita nak imbas kembali how did we get here. Berbanding dengan sifat toleransi kaum pada ketika dulu, sebab saya ingat pada ketika dulu cerita daripada datuk nenek saya, ibu bapa saya, mereka tidak ada masalah sangat dengan perpecahan kaum. Tapi hari ini mungkin semakin lama semakin toksik kerana ia dipolitikkan. Sejak merdeka sehingga ke hari ini, bagaimana saudara Gurpreet membandingkan situasi keharmonian antara kaum, toleransi antara kaum berbanding dulu dan sekarang? Bagi saya, terima kasih untuk soalan ini. Bagi saya, yang paling penting ialah benda ini telah dipolitikkan. And masa nenek moyang saya, masa my father's time juga, cerita-cerita yang saya dengar tu is only something that I can dream of. Daripada saya lahir sampai sekarang, ada benda ni. Benda yang dikatakan there's a racial issue in Malaysia. But in my opinion, you said it very well tadi. We are berwarna-warni and we need to be celebrated. Tapi as time goes on, benda ni telah dipolitikkan, benda ni telah digunakan sebagai senjata untuk politik, untuk simpan kerusi. And I rasa kalau there is a real effort, a real want, Malaysia is actually, like you said, very unique, never seen in the world. We must celebrate the unity, and I think we have an opportunity here to celebrate it. Yeah. Saudara Faisal, kita lihat parti-parti politik berasaskan kaum ini sudah wujud sejak zaman kita merdeka. Dari zaman Parti Perikatan, ada UMNO, MCA, MIC dan sebagainya. Sehingga ke hari ini ada gerakan untuk memartabatkan Melayu. Itu tidak salah, tetapi ia akan mewujudkan lagi kecenderungan untuk kita ada haluan politik atau parti politik berasaskan kaum. Realitinya, adakah politik perkauman ini masih lagi menjadi modal politik yang paling menguntungkan untuk ahli-ahli politik? Baik, sebelum saya terus menjawab secara direct, memang kita tak nafikan bila mana sebut tentang parti berasaskan kaum, dia sebenarnya bukan sewaktu mereka, malah sebelum mereka lagi sudah ada parti-parti berasaskan kaum. Selain daripada UMNO, adanya macam Parti Kebangsaan Melayu Malaya, PKMM, kemudian Parti MIC, MCA. Dan bagi saya, berbalik kepada persoalan adakah ianya relevan dan sebagainya, kita harus melihat apa root cause. Mengapa terbentuknya parti-parti berasaskan kaum waktu era 50-an ataupun 40-an? Kerana frustration ataupun kekecewaan. Maksudnya, waktu itu kita melihat kaum telah dipecah-pecahkan
dipecah perintah oleh British dan sebagainya, dan akhirnya menyebabkan semua orang memikirkan tentang bangsa masing-masing dan lahirnya parti politik. Tetapi hari ini kita boleh melihat sejauh mana relevansi Parti Persatuan Kaum ini. Sebenarnya relevansinya ataupun tidak, dia bergantung kepada sejauh mana player ataupun aktor atau politik itu menyusun strategi. Dan sudah tentu kalau dalam konteks hari ini, seharusnya kita sudah lebih 60 tahun merdeka, harus melihat keluar daripada isu-isu ancaman, isu rasa ketakutan, kaum itu terpinggir dan sebagainya. Kerana hari ini kita merdeka, kita bukan lagi dibentuk oleh penjajah seperti mana yang dibuat oleh British, pecah perintah. Kita boleh merdeka dari segi pemikiran eksklusif berasaskan kepada pembangunan race-based kaum itu sahaja. Tapi adakah dasar pecah dan perintah ini masih lagi diamalkan sehingga ke hari ini secara halus? Dia ada siege mentality. Kaum kita, bukan saya nak cakap kaum mana-mana, tapi semuanya ada sedikit sebanyak memainkan sentimen ini. Kaum kita sedang terancam. Kita perlu hati-hati dengan kaum ini. Jadi ada pecah dan perintah di situ. Betul. Sebab tu dalam ucapan dasar waktu muktamar yang lalu, kami memetik pandangan daripada Profesor Syed Hussein Alatas dan juga Profesor Diraja Ungku Aziz. Kerana kita melihat selepas merdeka, Parti Melayu waktu itu mengeluarkan buku Revolusi Mental. Buku itu dia mengiyakan mitos-mitos Barat, seolah-olah Melayu itu lemah, Melayu itu terancam, Melayu itu tidak boleh berdikari dan selama-lamanya harus diberikan tongkat dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan salah satu cara-cara yang saya fikir juga menguntungkan elit politik. Kerana secara halus ia adalah merupakan bentuk pecah dan perintah. Tetapi satu produk itu tidak akan dijual jika tiada pelanggannya. Kita banyak mengkritik dan malah mengecam ahli-ahli politik mengapi-apikan sentimen perkauman untuk mendapat undi dan sebagainya. Tapi realitinya juga dia bukan sahaja di huluan tetapi juga di hiliran. Jika ada orang yang termakan, ada orang yang sambut dan beri sokongan mereka terhadap modal-modal yang dimainkan itu, selagi itulah ahli politik akan membuat demikian. Jadi adakah Nathaniel kita perlu lihat keseluruhan prosesnya. Kita perlu lihat bukan sahaja dari segi pemberi iaitu ahli politik, kita juga perlu lihat dari segi orang yang menyambutnya, ada segelintir rakyat yang termakan dengan permainan memainkan ketakutan antara kaum ini. Terima kasih. Saya rasa dalam isu ini anxiety itu memang tak berasal dari rakyat. Saya rasa dia memang berasal dari ahli politik. Ya, saya faham poin tentang adakah ada ini wujud kerana pasaran ini macam soalan chicken atau egg, which came first. Tapi saya rasa dalam isu ini tiada rakyat yang inginkan ketegangan kaum. Ini bukan satu yang diingini atau yang diperlukan atau yang bukan begitu. Saya rasa tapi bila kita membina parti politik berasaskan kaum, maksudnya semua garis pemisahan atau yang kita katakan fault lines mengikut kaum juga. Jadi parti politik bergaduh berdasarkan kaum, maksudnya public dialogue, public discourse dia pun ikut berbalahan kaum. Dan dari itu rakyat dipecah belahkan, dilaga-lagakan antara satu sama sendiri. Dan benda ini memang susah nak tukar kerana kita bagi contoh, kalau apps dekat handphone kita, kita guna dengan handphone 5 tahun dahulu, dia tak jalan, dia sudah lapuk. Tapi sistem politik yang kita ada, dia berpuluh-puluh tahun, dia memang tak bertukar. Soalnya bila tak bertukar, dia selalu ikut. So, seperti yang ditanya tadi, adakah ini model yang menguntungkan? Kalau kita masih terperangkap dengan parti berasaskan kaum, saya rasa dia akan tetap terperangkap dalam toxic cycle itu. Dia ahli politik akan rasa saya mesti menjadi juara kaum saya. Dan kalau tiada ketegangan kaum, maksudnya tiada relevan lah ahli politik itu. So ahli politik tu yang engineer ketegangan kaum itu. Nah, itu jadi masalah utama kita. Tapi berbalik pada apa yang Nathaniel cakap sebentar tadi, ia adalah chicken and egg situation. Mana dulu? Untuk kita membantras masalah ini, untuk kita memperbaiki keadaan dan menjadikan masyarakat kita lebih matang dan politik kita lebih matang, adakah kita perlu mengatasinya di peringkat ahli politik yang sering memainkan sentimen api perkauman, atau adakah sudah tibanya masa rakyat bangkit dan mengatakan, hey, kita tidak mahu lagi permainan politik berdasarkan garis perkauman ini, kita adalah bangsa Malaysia. Salah satu itu perlu berubah dahulu, yang mana satu? Betul. Kami di Power, satu antara benda asas untuk kami ialah kita ingin berhenti bergantung kepada ahli politik. Saya rasa ini yang paling satu kesakitan lah di kalangan rakyat Malaysia yang mesti berubah. Kita selalu rasa ahli politik mesti menyelesaikan masalah ini, kita mesti tunggu untuk mereka berubah. Saya rasa mereka tak akan berubah sama-sama sekali bila-bila. Kita kena push dari bawah. Hanya begitu kita boleh menukar wadah.
jadi game changer, So benda yang macam bangsa Malaysia ni kita tak boleh tunggu untuk ahli politik untuk menjadikan. Mereka tak akan jadikan kerana itu tak termasuk dengan kepentingan mereka, tak masuk dengan comfort zone mereka. So yang benda macam ni hanya boleh dibina dari luar ekosistem politik, dari bawah. Dan kalau kita bina dari bawah, kalau kita buat coalition building dengan cara yang betul, dengan cara yang mantap, kita akan menekan ahli-ahli politik untuk bertukar dan change. Gitu. Tetapi kita juga perlu realistik pada masa yang sama. Dan antara realitinya adalah sekurang-kurangnya sekelompok masyarakat ataupun sekumpulan yang besar dalam masyarakat di serata Malaysia ini masih lagi identify diri mereka berdasarkan kaum dan perjuangan kaum dan isu-isu yang berorientasikan kaum. Walaupun mereka bukan menolak bangsa Malaysia, mereka bukan bersifat rasis, tapi mereka lihat cerminan diri mereka dalam perjuangan sesebuah parti atau seseorang ahli politik. Jadi, Saudara Faisal, adakah realistik untuk kita? Ini adalah goal ideal kita untuk kita jadi colourblind dalam politik kita. Tapi pada ketika ini, adakah ianya realistik untuk kita buang semua perwakilan kaum dan kita jadikannya sebagai Malaysia dalam kerangka politik sekarang? Tiada parti yang memperjuangkan berdasarkan kaum. Adakah ia boleh dilakukan? Saya ingat benda yang paling utama ialah kita harus tukar mindset. Maksudnya ialah hari ini mindset kita ialah kita mencari salah orang. Kita mencari salah siapa menyebabkan kita mundur. Contohnya, saya ambil contoh analogi. Kami bertiga dalam satu kapal yang bocor. Kalau kita berpegang kepada mindset menyalahkan orang, maka kami bertiga akan bergaduh. Siapa yang akan lompat terjun daripada kapal untuk dua orang survive. Kemudian bila kapal tu semakin karam, akan cari siapa lagi yang akan dikorbankan. Tapi mindset yang harus kita ketengahkan, mungkin kawan-kawan juga Abim dan sebagainya, instead of kita mencari salah orang untuk dikorbankan, untuk dijadikan kambing hitam, faktor untuk kita survive, kenapa kita tidak bertiga mencari jalan penyelesaian untuk ketiga-tiganya survive, selamat? Jadi balik kepada isu kaum. Saya ingat kita tidak ada masalah. Contohnya kalau kita nak empower masyarakat based on kaum. Sebab kadang-kadang mungkin sebab ada isu keserasian. Mungkin kalau saya orang Ipoh, saya duduk di kampung Melayu contohnya, saya lebih selesa untuk empower orang-orang di sekitar saya. Contohnya kalaulah ada kawan-kawan menjadi YB di kawasan-kawasan tertentu, dia lebih selesa untuk membangunkan masyarakat yang paling dekat dengan dia. Tetapi dia tidak boleh sampai ke tahap mencari salah orang lain. Contohnya bila mana ada kaum lain ataupun ada masyarakat lain yang ingin membangun bersama, kita nafikan. Jadi itu tidak harusnya berlaku. Jadi balik pada persoalan hari ini, bagi saya nak membangun memberdaya masyarakat berdasarkan kaum itu tidak ada masalah. Tapi asalkan ianya tidak membawa kepada rasa iri hati apabila melihat kaum lain bangun, kaum lain maksudnya kaum lain membina kekuatan masing-masing. Jadi akhirnya mindset itu sendiri. Instead of kita menyalahkan orang, mengkambing hitamkan sesuatu masyarakat, kenapa tidak kita cuba untuk melihat dari kacamata yang lebih luas, kita dapat pemberdayaan yang lebih inklusif meliputi semua kaum. Gurpreet nak bercakap sesuatu di situ. Yeah, Sebelum Nathaniel, kita bagi Gurpreet dulu. Okay, actually I setuju dengan Faizal and also Nat. Benda paling utama ialah kita kena buat isu ni irrelevant. And the thing that is missing ialah leader atau pemimpin dari civil society. Civil society seperti Abim, seperti saudara Nat and our Majlis Belia Malaysia for example, the civil society kena bawa benda ni, kena bawa bangsa Malaysia dengan pemimpin yang sangat strong, like Abim Faizal kata tadi, tak ada tokoh, tak ada ahli politik. We need to follow the ahli politik because that's what they are saying. Because there is no leader. There is no leader yang tak berpolitik. There is no one leader yang ada agenda untuk bangsa Malaysia. And dia push benda tu sampai dia so popular, semua orang boleh follow dia. Right now kita follow ahli politik kerana ahli politik tu berkuasa. Ahli politik tu ada influence. And so kita kena cari beberapa pemimpin di civil society yang apolitical and bawa topik ni, bawa benda ni and make it so relevant to every single Malaysian.
Saya percaya, saya setuju sangat dengan konsep yang pemimpin ni harus datang dari luar politik. Kalau bukan saya nak kata semua ahli politik buruk ke apa-apa, ada saya ramai kawan orang baik. Tapi kalau masalahnya memang sistem politik itu sendiri, tak mungkin dia solusinya akan datang dari dalam sistem politik itu. Dari soal bangsa Malaysia ni, ada orang kita nampak jadi dalam sejarah konsep bangsa Malaysia yang mungkin yang ultra Melayu ni dia suka kata bangsa Malaysia ni nak menyahkan identiti Melayu. Tapi kalau kita nampak yang ultra bukan Melayu, mereka kata bangsa Malaysia ni nak memelayukan kita. So kita nampak, tapi sebenarnya yang konsep yang kita bawa ni, yang kita usahakan, bangsa Malaysia ni dia tidak menyahkan mana-mana identiti. Kalau saya contohnya saya seorang ayah, saya seorang guru dan saya seorang Cina. Saya lebih ayah tak maksudnya saya kurang guru. Saya lebih guru tak maksudnya kurang Cina. Dia ini tak masuk akal. Jadi saya lebih bangsa Malaysia bukannya saya kurang Cina atau kurang Melayu. Dia ni satu benda identiti bersama. Faisal, Ya. konsep bangsa Malaysia ini agak menarik kerana ia juga adalah salah satu tunjang yang kita mahu kecapi bergerak ke hadapan untuk kita memantapkan keharmonian kaum. Apa kita nak clarify, kita nak menjelaskan apa sebenarnya konsep bangsa Malaysia ini? Okey, mungkin 3 poin utama untuk memudahkan. Itu yang pertama, kalau boleh kita nak pastikan konsep bangsa Malaysia ni datang daripada rakyat. Dia bukan datang daripada sistem politik. Sebab seperti mana yang disebut, kalau kita membiarkan orang politik define bangsa Malaysia, maka akan berlaku pergaduhan dan tidak akan menyelesaikan masalah sebab different angle, perspektif, lens yang berbeza. Jadi yang pertama memang dia datang daripada akar umbi, daripada rakyat, CSO. Yang kedua, dia bukan juga melarutkan identiti bangsa, sebab malah saya sendiri sebagai Melayu, saya berbangga saya sebagai orang Melayu sebab kita harus faham bangsa itu adalah anugerah Tuhan dan bukanlah orang kata kita separuh Melayu, separuh Cina dan sebagainya. Tetapi bangsa Malaysia ni ialah kita berkongsi nilai. Maksudnya apa yang boleh kita kongsi untuk memajukan negara. Contoh yang paling praktikal, contohnya kita bawa nilai bantu-membantu. Kita berada dalam situasi COVID-19. ABIM kita menggerakkan kempen bersama dengan kawan-kawan, kempen hashtag Bangsa Malaysia Bantu Membantu. Kita raise fund bersama, orang Cina, orang India, orang Melayu, kita kumpul duit, kita bagi ke B40 tanpa pinggiran kaum. Itu contoh nilai baik yang ada pada rakyat Malaysia, nilai yang boleh diangkat sebagai nilai bangsa Malaysia. Dan yang ketiga, dia membawa kepada solution. Jadi apa yang kita buat dalam konteks bangsa Malaysia ini, dia bukan hanya conceptual tapi practicality. Jadi macam tadi saya sebut, bila kita berada dalam COVID-19, B40 berhadapan dengan masalah. Jadi kita bawa nilai bangsa Malaysia, korporat-korporat daripada China, India, Melayu beri sumbangan, kita sama-sama turun memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan tanpa memikirkan kaum. Dalam masa yang sama, mungkin juga kalau kita nak sebut banyak nilai yang cuba kita ketengahkan, bantu-membantu, nilai menolak rasuah, nilai bermaruah. Dan yang terbaru, kita nak bawa satu juga nilai sayang alam ataupun kita nak lawan climate change. Jadi itu antara contoh yang saya boleh kupas. Okay, jadi bagaimana konsep ini, konsep bangsa Malaysia yang Faisal telah memberi beberapa contoh, dia meresap ke dalam semua aspek kehidupan, semua sektor kebajikan dan sebagainya. Bagaimana konsep ini kita nak bawa masuk dalam politik? Dan ia seolah-olah membersihkan politik kita sekarang. Saya fikir sekiranya rakyat secara umum menggembleng tenaga menjayakan agenda bangsa Malaysia, membawa nilai yang baik, yang murni untuk memajukan negara pada masa hadapan dan secara inklusif mencari penyelesaian, maka orang politik sudah tidak ada alasan untuk tidak mengambil inisiatif ini. Kerana bagi kita akhirnya tuntutan rakyat itu penting. Juga saya bersetuju apa yang disebut oleh rakan panel lain. Tidak ada rakyat yang mahukan ketegangan kaum. Dan malah in fact kalau kita sebut tentang empowerment, saya fikir semua orang bersetuju bahawa kita perlunya inclusive empowerment. Kita perlunya pemberdayaan rakyat itu tanpa mengira kaum. Jadi persetujuan itu sudah ada sebenarnya. Cuma perlu dipimpin, dibawa ke jalan supaya ada direction yang boleh ditunjuk kepada orang-orang politik. Okey, soalan terakhir sebelum kita berhenti rehat, saya tengok tadi Nat nak bercakap, jadi saya akan tujukan soalan ini kepada dia. Itu dia. Rakyat perlu bangkit, bukan bangkit protes dan sebagainya, tapi bangkit menjelaskan pendirian mereka kepada ahli-ahli politik bahawa kita tidak akan termakan dengan politik kaum, kita adalah lebih matang, kita adalah bangsa Malaysia. Tapi bagaimana rakyat ingin menolak push that agenda, kerana kuasa terbesar rakyat adalah pilihan raya. Mungkin melalui undi, itu adalah kuasa terbesar. Tapi parti-parti politik seperti kita dah bercakap sekarang ni banyaknya berasaskan kaum. Jadi bagaimana rakyat nak ambil konsep bangsa Malaysia ni, nak menyampaikan mesej ini kepada ahli-ahli politik, kita adalah bangsa Malaysia. Kita bukan sahaja Melayu, Cina, India, Punjabi dan sebagainya.
Kita nak jadi lebih integrated, kita nak jadi lebih satu, lebih bersatu padu dan lebih perpaduan kita lebih mantap. Bagaimana rakyat ingin menyuarakan itu secara cukup kepada ahli politik? Kerana mereka tidak boleh buat demikian mungkin melalui undi. Saya sudah lama bekerja dalam NGO dan dalam NGO pun dia ada budaya. Dia konsep dia macam ni. Oh, saya di luar, saya suruh orang politik, saya nasihatkan politik nak orang ahli politik nak act macam mana, nak pengaruh macam tu. Tapi sekarang saya tak percaya dengan pendekatan itu. Saya mungkin explain guna tangan lah. Ahli politik ni macam ni. Dia macam stuck. Dia tak gerak-gerak. Ya, ini rakyat. Dan kalau kita tunggu mereka nak ke belakang untuk pergi, kita akan stuck lah. Sama-sama stuck kita tunggu sana. So kita kena gerak sendiri. Kita gerak ke haluan yang kita nak, kita choose the path dan kita berusahakan dan kita pergi. Dan eventually, akhirnya kita akan overtake. Kita akan mungkin kata makanlah. Jadikan orang ini tak relevan. Kalau nak ikut, kalau nak terus relevan, ikutlah kita. Kalau nak stuck sendiri, okay, you stuck sendiri, kita terus ke harapan. Dan untuk mencapaikan ini, kita mesti buat banyak coalition building. Ini yang paling penting. Yang masalah di Malaysia ini, kita selalunya di silo. Kita buat diri sendiri. Seperti yang saudara Gurpreet ceritakan tadi. Ada banyak kita inward looking. Kita hanya fikirkan kepada diri kita. Tapi kalau kita lihat saudara Gurpreet ini dia ada pakai stripe Abim. Nah, kerana saya baru perasan. Ini kerana kita memang ini usaha ini dah dimulakan. Kita dah mula bina coalition, bina relationships building. Dan kita nampak bila kita datang bersama tanpa ahli politik, kita ada banyak common ground. Kita ada banyak semangat untuk bekerja sama, untuk membina relationship lah dan trust, bina keyakinan bersama, itu yang paling penting. Dan kalau kita teruskan usaha ini, kita memang boleh jauh ke hadapan dan tinggalkan mereka. Okay, hold that thought. Saya nak memulakan segmen seterusnya dengan konsep itu. Kita perlu berhenti seketika. Dialog 3 penjuru kembali selepas ini. Anda sedang menonton Dialog 3 Penjuru. Saya Luqman Haris dan kita mulakan Dialog 3 Penjuru hari ini dengan satu topik yang sering diperdebatkan sejak berpuluh tahun lepas. Keharmonian kaum dan polarisasi kaum. Ini yang kita sering cuba kecapi sejak kita merdeka lagi dan kita mencapai keharmonian kaum hari ini. Tetapi adakah kita sebenarnya regress berbanding dengan kita status kita ataupun status keharmonian kaum kita sejak 2 ataupun 3 dekad yang lepas, dengan arena dan naratif politik yang semakin berapi-api, dengan perasaan sesama kaum semakin toksik kerana ia dipengaruhi oleh politik dan sebagainya. Bagaimana kita ingin memastikan kita bukan saja bercakap berkenaan dengan kemajmukan kaum ataupun keharmonian dan toleransi kaum, tapi kita mencerminkannya dengan cukup dalam pentadbiran kita dan dalam parlimen kita, dalam semua aspek politik kita untuk kita tinggalkan Malaysia yang lebih baik untuk anak dan cucu kita. Saya hari ini bersama dengan saudara Gurpreet Singh. Gurpreet adalah Presiden dan Pengasas Gerakan Belia Sikh Malaysia, GBSM. Juga Nathaniel Tan adalah penyelaras projek Wawasan Rakyat atau POWER dan saudara Muhammad Faisal Abdul Aziz adalah Presiden ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia. Sebentar tadi kita bercakap berkenaan dengan pelbagai inisiatif yang dilakukan oleh NGO civil society seperti ABIM, GBSM, POWER dan sebagainya. Tapi itu satu isu dia. Kerana kita lihat di peringkat akar umbi, di peringkat pertengahan, di peringkat individu-individu dan kumpulan-kumpulan seperti kalian, perasaan toleransi kaum itu sangat bagus. Dan inisiatif juga ada mencerminkan pendirian itu. Tapi bila kita sampai ke peringkat atas, politik dia kembali berpecah, dia jadi polarisasi kaum kerana parti berasaskan kaum dan sebagainya. Dan saya tahu persatuan-persatuan seperti ABIM, GBSM dan POWER banyak melakukan inisiatif untuk memastikan ahli politik kita dengar berkenaan dengan ini supaya mereka tidak mengapi-apikan sangat sentimen perkauman. Tapi adakah the politicians dan orang-orang yang memang berkuasa, adakah mereka mendengar cakap civil societies dan NGO? Gurpreet. Actually, kita bincang off air tadi. Bila dah sampai ke tahap politik, dah sampai parlimen, I rasa, ini mungkin kontroversi sikit, tapi I rasa kerusi yang dipandangkan. Diorang nak power, to stay in power. And like Nathaniel said and Miss Faisal said, kalau kita bawa konsep bangsa Malaysia ni ke hadapan, ahli politik are naturally opportunist people. Dia akan mencari peluang. Dia akan jump on the bandwagon. Dia akan cari, oh ini menjadi satu topik yang cantik I boleh bawa
sebagai I punya agenda. Seksi untuk dijual modal Yeah, politik. very sexy. Disclaimernya adalah bukan semualah, tapi Ah, ada ramai lah. Bila kita dah dapat satu bangsa Malaysia yang move ke hadapan dengan konsep ini, politician will get on it. So we, like I said tadi, from akar umbi, dari rumah tangga, dari ibu bapa sekali, kena diminish stereotype. Oh, pergi ke pejabat kerajaan, itu memang dia orang memang slow. Pergi orang India memang macam tu, orang Cina memang macam tu. We need to remove that. We need to remove that stereotype, and from vocabulary, daripada tata bahasa kepada what you tell your kids is very important. So as a rakyat Malaysia with proper leaders in the civil society, kita boleh bawa benda ni, politician akan ikut sama sekali. Kaum Sikh dan juga Punjabi, adakah perwakilan suara mereka kurang dalam parlimen maupun dalam pentadbiran negara? I rasa daripada merdeka sampai sekarang tak ada. Tiada suara kita sebagai minoriti di Malaysia dibawa di peringkat Dewan Negara atau Dewan Rakyat. Tak pernah dibawa. Ada politician yang duduk di sana, kaum Sikh, kaum Punjabi, tapi yang dibawa ialah isu negara atau isu parti, bukan isu community. It's not their fault because diorang tak involved with the NGO atau community secara langsung. So what we need to do is we need to bring this voice. Setiap minoriti kena dapat suara dalam Dewan Negara atau Dewan Rakyat. And gunakan konsep bangsa Malaysia ni, like Faizal said, solving issues, right? We will be able to bring this suara. Dan adakah konsep bangsa Malaysia ini, kita pun menuju ke PRU 15, mungkin tahun ini kita tak tahu, ramai yang katakan ada dalam tahun ini, kita pun tak tahu. Tapi adakah konsep bangsa Malaysia ini adalah satu konsep yang tidak seksi untuk dijual dari segi politik? Saya rasa dalam parti-parti politik yang sedia ada, dia tak selaras dengan kepentingan sendiri mereka. Yeah, that's the short answer. Itu short answer saja. Okey, saya menjangkakan jawapan yang lebih panjang daripada itu. Mungkin begini. Saya jawab secara indirect a bit. Kalau seperti Luqman kata tadi, bila di peringkat CSO ada banyak perpaduan, ada banyak sense of unity kan. Tapi bila bawa ke tahap peringkat politik, dia macam hilang. So ya, ini memang betul. Dan so ada orang yang kata, oh, ahli politik ni harus teladani CSO, atau kita mesti nasihat mereka atau pengaruh mereka. Ya. Tapi seperti kata tadi, saya rasa kalau you tunggu mereka untuk jadi macam ni, tunggulah sampai bila-bila. Bila saya lihat perkara ni, saya lihat bila Abim membawa konsep bangsa Malaysia di muktamar dan sebagainya, soalan pada saya adalah, kenapa bukan mereka yang jadi pemimpin negara? Why not kita angkat orang yang memang sudah buat kerja ni, orang yang add value kepada society. Ya, saya rasa selalu orang ahli politik ni dia subtract value dari society. Kita nak benda orang yang add value, yang berkhidmat kepada masyarakat. Inilah orang yang harus kita angkat. Ada juga yang argue bahawa politik berasaskan, ramai yang mengatakan politik berasaskan kaum ini adalah rata-ratanya bukan satu perkara yang bagus. Tapi ada sesetengah aspek daripadanya perlu. Sebagai contoh, kita lihat dahulu sejak rusuhan kaum 1969, kita mengenalkan pelbagai dasar-dasar kerana setiap kaum ini tidak berada pada tangga ekonomi yang seimbang. Jadi kita perlu perkenalkan affirmative action, kita perlu memperkasakan satu-satu kaum bukan untuk bias terhadap kaum-kaum lain, tetapi untuk memastikan mereka dapat mencapai tahap ekonomi yang sama rata. Jadi dasar itu juga bukan semestinya dasar yang adil, itu tak semestinya sama rata. Tapi ianya adil untuk kita dapat bangunkan semua kaum kerana mereka bukan start off pada point yang sama. Bagaimana dengan ini, Saudara Faisal? Baik, yang pertama tentang kaum ataupun identiti kaum. Saya ingat saya tertarik dengan tulisan Amartya Sen yang disebut, kita tak nafikan identiti kaum ni ada kebaikannya jika ia dibawa menjurus ke arah kebaikan. Contohnya kaum Melayu contohnya dimotivasikan dari aspek sejarah, ketamadunan untuk membangunkan bangsa, itu satu benda yang baik. Tetapi kalau ia directionnya dibawa kepada permusuhan, pergaduhan, perpecahan, hate speech dan sebagainya, maka ia akan menyebabkan berlakunya pergaduhan kaum. Jadi kita perlu melihat acuan mana. Jadi kalau parti berasaskan kaum ini, acuan mana yang ingin dibawa? Adakah ianya perlu dibawa untuk pemberdayaan masyarakat secara umum ataupun akhirnya menyalahkan kaum lain ataupun menyebabkan berlakunya perpecahan dalam negara. Dan yang kedua, tentang persoalan tentang affirmative action dan sebagainya.
kita tak nafikan juga kalau awal tadi yang saya sebut kita ada parti Melayu sebelum merdeka, UMNO, kita ada PKMM, MCA, MIC dan sebagainya kerana ia adalah luahan kekecewaan kerana British telah melakukan suatu dasar pecah perintah meminggirkan kaum-kaum yang semua kaum merasakan mereka terpinggir. Jadi mereka harus survive based on kaum, race based parti. Dan itu juga mengapa perlunya affirmative action supaya berlakunya keseimbangan. Tapi perlu kita faham bila mana kita sebut tentang affirmative action. Perkara ini saya juga pernah ulang dalam beberapa bicara. Affirmative action ialah harus difahami dalam bentuk empowerment. Maksudnya kita memberi empowerment kepada orang Melayu di luar bandar yang miskin, yang perlukan bantuan, yang kadang-kadang mungkin dari segi grade mereka ni SPM contohnya agak lemah sebab persekitaran. Kita faham persekitaran mereka duduk di kampung, mungkin guru-guru tidak terlatih sangat berbanding di bandar. Peluang itu tak banyak. Ya, peluangnya Pendidikan terhad. Tapi kita harus faham bahawa apa tujuan asal affirmative action ialah untuk melahirkan keseimbangan kaum, keseimbangan. Maksudnya kaum yang seimbang. Jadi bila sebut tentang kaum yang seimbang, kita harus ada direction ataupun ada guideline proportionate maksudnya. Kita jangan terlalu sebab bila kita kata keseimbangan kaum, ia adalah fairness ataupun keadilan. Jadi bila mana kita menggunakan affirmative action, jangan kita terlalu overuse sampai menyebabkan berlakunya ketidakadilan yang lain. Maksudnya ketidakseimbangan yang lain sampai kita menafikan kaum lain untuk empower contohnya kan. Jadi empowerment tidak bermaksud kita disempower komuniti lain. Ada sebarang contoh itu berlaku pada hari ini, Saudara Faizal? Ya, saya fikir contoh macam kalau banyak yang disuarakan oleh rakan-rakan, contohnya bila mana mereka seringkali merasai bahawa terdapat beberapa situasi agak sukar untuk mereka mendapat tempat, mungkin dalam sektor pekerjaan dan sebagainya. Jadi seolah-olah dia telah termaktub bahawa ia adalah sebuah negara yang hanya mementingkan satu kaum. Jadi ini luahan daripada kaum lain kan. Jadi sebaliknya ini juga yang pernah disuarakan oleh kawan-kawan yang pernah menceritakan situasi bagaimana mereka ini dapat skor terbaik contohnya, tapi gagal mendapat scholarship sebagai contoh kan. Sedangkan mereka ini juga warga negara Malaysia dan kita harus faham apabila mereka ini berjaya, mereka ini kita memberi galakan, mungkin scholarship dan sebagainya, mereka juga akan memberi sumbangan kepada negara. Jadi kita empowerment tu jangan kita disempower kaum lain untuk bangun. Hakikatnya adalah, sebelum saya pergi net, hakikatnya adalah kita mungkin masih lagi selamat untuk mengatakan sehingga ke hari ini setiap kaum mungkin tidak mempunyai pemerkasaan ekonomi ataupun taraf ekonomi yang betul-betul sama. Jadi dalam kita memperjuangkan konsep bangsa Malaysia, kesaksamaan kaum, toleransi kaum, itu memang kita tak nafikan. Tapi realitinya adalah mungkin ada sesetengah kelompok yang masih lagi memerlukan bantuan ekonomi lebih untuk mereka sampai the same level of economic prosperity berbanding dengan kaum-kaum yang lain. Jadi walaupun kita memperjuangkan toleransi kaum ini, adakah kita masih perlukan affirmative action untuk kita menolong golongan-golongan yang masih lagi perlu pertolongan, khasnya daripada segi ekonomi, Nat? Saya rasa soalan ini kita boleh inovatif. Bukan ya atau tidak affirmative action saja. Saya bagi contoh, okay? Kita boleh buat formula yang inovatif, right? Kalau ada 100 pelajar yang perlukan beasiswa yang kira layak, kita hanya ada dana untuk 50 beasiswa. Mungkin kita boleh buat macam ni. 20 kita bagi berdasarkan keperluan. Kita bagi pada yang paling miskin daripada 100 ini. Lagi 10 kita bagi berdasarkan merit, results, peperiksaan dan sebagainya. Dan mungkin yang 20 yang last ni kita bagi untuk kita agihkan untuk ensure keseimbangan antara kaum jantina dan sebagainya. So jadi kita bukan maksudnya ada satu formula saja, ada satu formula. Kita ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan lebih saksama. Apa yang Nat katakan adalah kita masih lagi to a certain extent perlukan, tapi kita perlu adaptasikannya kepada zaman sekarang ini. Gurpreet, ada something to say? Actually, very interesting topic. Equality versus equity is what you are saying actually. Like Nat said, actually I know banyak yang dapat beasiswa tu tak perlukan beasiswa. Ibu bapa diorang boleh hantar je kepada private university atau mana-mana, tapi diorang dapat. And what we need to do is we need to see golongan miskin tu is not one bangsa saja. Golongan miskin tu semua bangsa. And this was brought about in the 1960s, 1970s. Sampai sekarang kita guna model yang sama.
the good thing about equity ialah is personalised, like our phone. When we on our phone, gambar tu gambar yang kita suka, kita punya keluarga. But our model, economical model is one size fits all. We need to be able to personalize and customize these things according to kaum. And I don't think there is golongan paling miskin is given. I think it's just there and who you can call, whose string you can pull. I'm very sure if we do a check, the golongan miskin will still say we don't get the opportunity. Tetapi ini bukan saja kalau secara adilnya bukan disebabkan oleh inisiatif-inisiatif pemberkasaan satu-satu kaum ataupun kaum yang lain, tapi ini adalah masalah-masalah yang lain yang lahir seperti kronisme dan sebagainya. Itu adalah puncanya. And I feel like again this is something that the civil society needs to tackle, because again if you look back at the politicians, it is the seat and it's the power that they are looking for. So what we need to do is we need to bring about a change. Kita kena bawa perubahan dari bottom up, bukan top down, because dah 40 tahun, 50 tahun benda ni berlaku. Kalau saya boleh tambah sedikit. Soal affirmative action ini, tiada rakyat Malaysia yang munasabah, tiada satu yang akan ada problem kalau kita bantu orang miskin. Tak kira kaum, tapi asalkan dia miskin, kerajaan kita bantu, sokong semua. Masalahnya adalah bila affirmative action ini diguna untuk membantu orang yang kaya raya. Dia dah ada satu yang takkan itu saja yang menjadi orang tak selesa. Jadi ia bukan salah sistem itu sangat, tetapi ia adalah penyalahgunaan sistem itu oleh sesetengah individu yang tidak bertanggungjawab. Sistem Is it fair to say? To an extent, because sekarang lepas beberapa dekad rasuah dan sebagainya, memang sistem itu dah original idea memang tak salah. Tapi satu nak dapatkan reaksi Faisal sebelum kita berhenti rehat. Jadi adakah itu sebenarnya masalah penyalahgunaan sistem oleh setengah kelompok ataupun setengah individu dan bukan salah sistem itu secara keseluruhan? Is it fair untuk kita kata sistem itu tak bagus sedangkan ia dinodai oleh beberapa orang yang tidak bertanggungjawab? Ya betul. Saya tak nafikan affirmative action itu amat baik kerana ia bukan hanya sistem di Malaysia tapi juga sistem yang diamalkan di luar negara untuk memastikan keseimbangan ekonomi. Tapi yang paling penting sekali ialah kita harus melihat apa objektif yang ingin kita sampai bila mana kita buat affirmative action, iaitu keadilan ekonomi. Jadi bila mana kita sebut tentang sistem itu yang baik, kalau ianya terpandu mengikut keadilan ekonomi yang kita mahukan, maka sudah pasti tidak akan ada penyalahgunaan sistem yang disebut meminggirkan orang miskin yang layak tetapi disebabkan mungkin warna kulit. Bukan hanya warna kulit, saya boleh sebut ada juga orang Melayu miskin tidak dapat bantuan kerana mereka tidak menyokong parti-parti tertentu. Jadi pokoknya ialah dia bukan hanya isu kaum, tapi ia lebih kepada isu politik mungkin yang mewarnai cara pelaksanaan affirmative action. Okey. Kita sedang hangat berbincang, topik ini sangat seronok, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita akan kembali bersama dengan Faisal Abdul Aziz, Presiden ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, Gurpreet Singh, Presiden dan Pengasas Gerakan Belia Sikh Malaysia dan juga Nathaniel Tan, penyelaras projek Wawasan Rakyat Dialog 3 Penjuru. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Anda sedang menonton Dialog 3 Penjuru. Saya Luqman Haris. Hari ini topik kita untuk episod pertama Dialog 3 Penjuru ini adalah topik yang kita sudah pun debatkan sejak berpuluh tahun yang lepas, iaitu kesatuan kaum dan juga keharmonian kaum di Malaysia. Dan kita mungkin nampak semakin banyak sekarang bukan sahaja di Malaysia tetapi di serata dunia, polarisasi kaum. Tahun ini mungkin jadi satu tahun yang agak hangat dari segi politik. Kemungkinan PRU15 akan diadakan. Sejak 2 tahun lepas, arena politik juga sangat tidak tentu. Dan politik ini juga memainkan peranan yang begitu besar dalam mengapi-apikan lagi sentimen perkauman. Politik itu bukanlah resis. Ahli politik juga bukanlah resis. Tetapi elemen politik itu sering menguatkan lagi divisiveness ataupun perpecahan antara kaum. Bagaimana kita ingin bergerak ke hadapan dari sini? Kita bercakap berkenaan dengan konsep keharmonian kaum, bangsa Malaysia. Tapi melebihi daripada sekadar cakap-cakap,
bagaimana kita menjadikan ianya realiti. Saya bersama dengan Muhammad Faisal Abdul Aziz, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia atau ABIM. Nathaniel Tan adalah penyelaras projek Wawasan Rakyat atau POWER dan juga saudara Gurpreet Singh, Presiden dan Pengasas Gerakan Belia Sikh Malaysia GBSM. Perbincangan kita sebentar tadi sangat hangat dan seronok berkenaan dengan affirmative action dan sebagainya. Sama ada affirmative action ini, ia masih lagi relevan, tapi bagaimana kita ingin mengadaptasikannya kepada dunia yang moden sekarang ini, kerana sistem ini adalah berpuluh dekad lamanya. Saya juga ingin menyentuh kembali apa yang saya tak ingat Nat ataupun Faisal cakap sebentar tadi dalam pasaran kerja. Mungkin setengah orang atau setengah kaum lebih mudah mendapat setengah kerja kerana beberapa faktor. Dalam dunia kita sekarang ini, kita mungkin ada juga casual racism. Sifat perkauman yang, macam mana nak kata, yang tak begitu direct tetapi yang bertapis sedikit. Sebagai contoh, banyak kita lihat di media sosial, ada poster-poster wanted sales agent ke apa ke, Mandarin speakers only, Malay speakers only, Tamil speakers only. Adakah itu racist, Nat? Racist. Saya rasa di Malaysia ni memang racism I think semakin parah. Kita semakin polarized, semakin divided. Dan ada lain pihak, setiap ada strategi untuk menangani masalah ini. Dari segi yang ultra liberal, kita ada woke culture, cancel culture dan sebagainya. Saya rasa benda dan pendekatan itu kita kena marah orang yang buat macam ini, kita mesti publicly shame them dan sebagainya. Saya rasa ini tak berapa menyelesaikan masalah sebenarnya. Pendekatan itu tidak change hearts and minds. Setiap orang yang kita boleh nampaklah dari WhatsApp group sendiri, kita boleh nampak bagaimana racism sebenarnya Malaysia di sana. Tapi saya rasa di dalam situlah kita nak kena mengubah minda dan hati orang. Kita nak perpaduan jitu itu sebenarnya berasaskan pemahaman, empati, satu yang memang sukar untuk dibina, tapi memang berbaloi lah untuk kita usahakan. Sorry, I just want to say that when you use the word casual racism, that is direct racism, There's no such thing as casual lah. Yeah, Perkauman adalah perkauman. Racism adalah I was racist. discussing this issue dengan kawan saya, saudara saya dari Canada. So saya hantar benda ni pada dia. Dia kata kalau benda ni ada di Canada, memang dah jadi isu yang sangat hangat. Tapi di Malaysia kita gunakan it as casual racism. I think it's a very direct racism, It's quite straight up lah. It's quite out there. Okey, faham. Tapi kalau kita nak lihat perkara ini secara menyeluruh, sebagai contoh, kalau anda adalah seorang majikan, your company adalah sebuah syarikat. Syarikat itu banyak berurusan dengan pelanggan yang duduk di China, Hong Kong, Taiwan dan sebagainya. Dan oleh sebab itu, mereka inginkan pekerja ataupun mereka prefer pekerja yang boleh bercakap bahasa Mandarin atau Cantonese. Kerana itu adalah keperluan operasi. Saya mainkan devil's advocate role di sini. Adakah itu racist di bawah keadaan begitu? I think cara diorang letak iklan tu, boleh je letak servicing clients from Hong Kong, China, wherever. Dan bila you dapat orang yang datang yang tak boleh, basically if I'm a doctor and if I'm a doctor and I go and apply for a lawyer's job, I won't get the job. But you tak payah tulis dalam pada iklan tu ijazah doktor diperlukan. You just tulis ada pekerjaan, siapa yang apply, you tengok siapa yang qualified, you ambil saja macam tu. Why they need to write, don't only in jobs, even in masa nak cari tenant, masa nak cari rumah, dia orang ada tulis kan, this race only, Chinese only, Malay only. And I know because I do real estate on the side, I know that benda ni ada. And it needs to be stopped actually. Okay, satu lagi soalan untuk Gurpreet sebelum kita pergi ke Faisal. Kita ada konsep political correctness sekarang, iaitu kita perlu bertindak dan bercakap dan bertuturkan perkara-perkara yang mengambil kira sensitiviti semua kaum, semua jantina, semua agama dan sebagainya. Itu kita faham. Tetapi ada juga argumen yang mengatakan political correctness has gone too far kadang-kala. Contoh di Malaysia yang saya boleh fikir sekarang adalah satu tuntutan baru-baru ini untuk mengeluarkan satu perkataan yang dianggap ofensif kepada golongan India daripada kamus. Ada yang mengatakan bukan saja isu ini tapi isu lain. Mungkin nak tukar nama jalan dan sebagainya. Ada yang setuju mengatakan ini adalah dulu sewaktu kita semua racist dan the bar was lower. Ada yang mengatakan bahawa tak semestinya kita nak politically correct sampai kita mengubah sejarah, kita mengubah nama, kita mengubah apa yang ada dalam buku sejarah kita dan sebagainya just because you want to be politically correct. Jadi dari segi political correctness ini,
How far is too far for you? I'm very happy you asked me this question because I did some reading about this. And post 9/11 di Amerika, diorang guna teori ini atau konsep ini diketengahkan, multiculturalism diketengahkan, and dia kata that I give you A, B, C, D, E, but actually di asasnya policy-policy yang infringing the rights of Muslims in America is still there. Tapi diorang kata, oh, we care so much about Islamic Americans. We care so much about them. We empathize with them. But actually, it is used as a how to say, like a shadow, or used as a front to cover their policies. Same like in Malaysia. Kita bawa benda ni sebagai One Malaysia, for example, is same concept like that. We put it out there. Oh, kita satu negara yang harmoni. Tapi what we need to find out, like this Dewan Bahasa dan Pustaka issue, kita kena tanya, mengapa benda tu bad? Why is it bad for the Indians? Konteksnya penting. Konteksnya penting. And understand, duduk discuss dengan NGO daripada kaum India, tanya mengapa perkataan ini dulu boleh digunakan, sekarang tidak boleh digunakan, mengapa? And find out macam mana kita boleh solve atau menyelesaikan masalah ini daripada akar. Tak payah kita bawa satu cara menyelesaikan masalah secara isu. Satu isu keluar, kita solve. Tapi akar isu dia kita tak pernah tengok, tak nak duduk dan discuss what is the real issue actually. Okay. Semua sensitivity, semua kaum perlu kita jaga, tapi pada masa yang sama tidak memastikan mungkin satu-satu kaum atau agama itu encroach on the sensitivity of other kaum agama, kita masyarakat yang majmuk. Dalam hal ini saya ingin bertanya kepada Faisal, satu isu yang hangat baru-baru ini adalah penggunaan kalimah Allah oleh orang-orang bukan Islam. Apa pendapat Faisal terhadap isu ini terlebih dahulu dan juga pendirian ABIM terhadap isu ini? Baik, kami sebenarnya melihat isu ini dari perspektif bahasa sebenarnya. Bagi saya, kita harus adil terhadap Dewan Bahasa dan Pustaka dan kita harus adil terhadap bahasa. Jadi bila mana kita sebut tentang konsep kalimah Allah, malah yang juga disebut sensitivity isu perkataan-perkataan yang mungkin sensitif bagi orang-orang masyarakat India dan sebagainya, kita harus melihat konteks konsep. Baik, yang pertama dari segi bahasa, saya tidak mahu pergi dulu dari aspek legal. Dari aspek bahasa memang kita tak nafikan, memang dalam konteks Semenanjung contohnya, dalam konteks alam Melayu Semenanjung, bila mana kita memahami Allah itu, walaupun ianya adalah terma Arab, tapi kita memahami Allah itu terma yang memang khusus kepada orang Islam. Saya tidak pergi kepada aspek legal, boleh tak boleh, tapi ini aspek pemahaman. Pemahaman kita, sebab keadilan bahasa ialah pemahaman kita bahawa kalimah Allah itu basically merujuk kepada kesucian Tuhan yang disembah oleh agama Islam. Sama juga kalau saya nak ambil contoh kalimah perkataan ulama. Ulama ni perkataan Arab. Ulama ni sebenarnya ialah plural. Dia kalau singular dia alim. Jadi kalau contoh saya kata sahabat saya adalah seorang ulama. Dari segi tata bahasa Arab, kalau kita mengambil definisi Arab secara general, ia salah. Sebab ulama tu bukan seorang. Bila mana saya kata adalah seorang ulama. Tapi orang Arab tu tidak boleh menyalahkan kita. Sebab kefahaman kita ulama itu seorang yang berilmu. Jadi dia adalah seorang ulama. Jadi pemahaman tu bagi saya itu keadilan dari segi bahasa. Tapi dari segi penggunaan, seperti mana yang juga saya melihat dalam konteks mahkamah yang disebut tadi, ia ada perkaitan juga dengan penggunaan kalimah Allah di Borneo ataupun di luar Semenanjung, yang mana ada beberapa pendapat ataupun pandangan yang mengatakan ia telah digunakan lama. Maka disebut juga dalam konteks bahasa, pemahaman masyarakat Kristian di Borneo itu, kalimah Allah tu disinonimkan dengan Tuhan mereka. Jadi dia ada faktor berkaitan dengan aspek sejarah dan juga faktor-faktor yang ada kaitan berkait rapat dengan masyarakat setempat ataupun masyarakat lokal. Jadi bila mana mahkamah memutuskan perkara tersebut, saya fikir ia bukan konklusif juga, kerana ia masih lagi tertakluk kepada proses rayuan. Dan malah bagi saya juga, kalau kita melihat dari segi konsep evolving mahkamah, maksudnya mahkamah itu dia evolve.
untuk mendapat presiden yang lebih kuat, lebih baik juga bila mana kerajaan mengemukakan rayuan supaya kita dapat memastikan ianya diselesaikan dengan di tempat yang paling tertinggi lah. Kemudian baru kita akan bincang sejauh mana ianya boleh diselesaikan. Tapi menyokong keputusan kerajaan untuk merayu. Saya fikir kalau merayu ini sebab dia channel yang sah dan dari segi aspek legal ianya dapat membuka ruang tafsiran-tafsiran mahkamah yang tertinggi sebenarnya. Tapi keputusannya kita pun tak pastilah sejauh mana kan. Okey. Saya satu soalan terakhir untuk Faisal sebelum kita tutup dengan Nathaniel. Satu lagi isu yang saya ingin sentuh sekarang adalah ekstremisme semua ada. Ekstremisme kaum, ekstremisme agama. Sehingga hari ini kita lihat dalam zaman COVID-19 ini ramai anti-vaxxers, mereka yang anti-vaksin menggunakan dalil agama untuk tidak mahu mengambil vaksin. Mereka kata ini salah dan sebagainya, tidak dibenarkan dari segi agama. Apa pendapat Faisal dan pendirian ABIM berkenaan anti-vaxxers yang menggunakan agama ni? Baik, saya fikir dalam isu vaksin tidak ada sandaran agama yang kuat sebenarnya untuk kita contohnya melabelkan vaksin itu sebagai haram dan sebagainya, kerana dalam aspek ini kita sudah ada konsensus dalam aspek darurat, contohnya bagaimana darurat itu membolehkan sesuatu itu digunakan walaupun sumbernya mungkin debatable. Dan dalam isu vaksin ini juga saya fikir sebenarnya yang lebih utama ialah pendidikan, bagaimana kerajaan memberi pendidikan yang lebih ataupun mencerahkan masyarakat tentang keperluan vaksin ini. Dalam masa yang sama memberi keyakinan, kerana saya yakin selain daripada golongan yang anti vaksin, ada juga golongan yang melihat solusi lain. Contohnya macam saya juga terlibat dengan perbincangan, contohnya yang disebut sebagai ivermectin dan sebagainya. Jadi ada solusi-solusi yang saya fikir yang boleh dibuka selain daripada vaksin, tapi masih lagi jauh lah untuk dibincangkan. Jadi perkara pokok ialah bagaimana kerajaan mencerahkan rakyat, memberi jaminan kepada rakyat tentang isu vaksin. Dan saya tertarik YBKG pernah sebut ex gratia akan diberikan kalau berlakunya perkara-perkara yang mudarat selepas vaksin. Tapi pokoknya ialah itu antara perkara baik yang saya fikir yang perlu dibuat oleh kerajaan, memberi jaminan bahawa kalau berlakunya perkara kemudaratan, ex gratia contohnya ataupun pampasan akan diberikan oleh kerajaan. Jadi saudara Nat, kita ingin merangkumkan perbincangan ini. Kita bercakap seperti tadi berkenaan dengan konsep bangsa Malaysia yang dijuarai oleh semua kalian, Gurprit, GPSM, ABIM dan juga Power. Dan kita cakap berkenaan dengan political will, kemahuan politik untuk menjadikan persekitaran di Malaysia sekarang ini lebih baik daripada segi toleransi kaum dan sebagainya. Tapi bila sampai ke atas, dia stuck. Kerana di peringkat politik itu, dia akan terus menjadi kembali kepada polarisasi. Jadi semua matlamat yang kalian ada ini adalah satu perkara yang patut kita kagumi untuk kita mencambahkan toleransi kaum, untuk kita mewujudkan bangsa Malaysia tanpa diskriminasi kaum, mewujudkan perpaduan, memantapkan perpaduan. Tapi bagaimana kita mahu menjadikan ini realiti dan memang cara dan norma hidup kita, bukan sahaja idealisme yang kita sering canang-canangkan. Terima kasih. Jadi saya rasa kita boleh lihat balik kepada sejarah politik. Mungkin dari 2008 muncul Pakatan Rakyat. Berapa tahun lalu habis. Lepas tu ada Pakatan Harapan. 2 tahun habis tak ada atau bertukar. Dapat 2020 ada Perikatan Nasional. Sekarang boleh kira retak. No? Nah, kenapa semua ini selalu berlaku? Saya rasa antara sebab utamanya adalah koalisi politik ini dia dibina sebagai boleh dikatakan marriage of convenience. Dia tak ada asas nilai-nilai bersama yang kukuh. Dan bila dia tak ada asas nilai itu kukuh, dia senang untuk hancur. Macam lalang lah, dia ke sana ke sini macam tu. Jadi saya rasa untuk jadikan realiti, banyak orang dia suka mula dari dalam politik. Dan kita rasa kalau you masuk sistem, bukan you yang tukarkan politik, tapi pula politik yang tukarkan untuk lakukan perubahan. Mereka sering masuk dalam politik, mereka nampak ada kuasa di situ untuk melakukan perubahan. Itu anggapan, tapi yang realitinya, yang toksik itu dia akan meracuni you pula. So apa yang kami percaya, kita rasa perubahan mesti bermula dari luar. Kita mesti buat kerja yang kita tak jika kita terus ke politik, dia macam Maggi Mee lah, kita instant noodles, right? So kita kena buat kerja yang mendalam dan mencabar dan susah dulu untuk membina nilai-nilai bersama supaya kita jelas apa
apa itu yang kita perjuangkan. Supaya bila angin datang, kita tak ke sana ke sini, kita kukuh, kita kenal, kita nak bangsa Malaysia, kita nak nilai-nilai bersama, kita nak integriti dan kita kukuh dengan benda ni. Baru kita akan membina satu yang boleh tahan dan melakukan Secara perubahan. sangat ringkasnya, kita dah habis masa. Tapi dari luar ini, untuk inspire change, berapa lama masa yang akan diambil? Besok. Secepat mungkin, Mak. Terima kasih saudara Nathaniel Tan, penyelaras projek Wawasan Rakyat Power, Gurpreet Singh, Presiden dan Pengasas Gerakan Belia Sikh Malaysia GBSM, dan juga saudara Muhammad Faisal Abdul Aziz, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia. Terima kasih kerana menonton Dialog 3 Penjuru. Saya Luqman Haris. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum dan salam hormat.